Okay, kita start record. Nampak ni kan? Ada nampak kan? Dengar jelas? Test. Jelas. Okay. Hari ni kita tengok, sebelum ni kita ada tengok persiapan nak buat ukur GNSS ni. Kita kena semak dulu dekat mana-mana yang ada available GNSS planner, yang Trimble punya ke. Setiap vendor ada hasilkan planner dia sendiri. Topcon ada, Trimble ada, apa lagi, South ada, dia macam-macam ada lah, dia punya planner dia sendiri. Kita boleh tengok, kita set tarikh, jam berapa kita nak ukur apa semua. Kemudian yang task kedua, kita buat pemilihan stesen tu sesuai dekat mana dengan dia punya kata prosedur dia lah. Tak nak terkena tempat yang ada gelombang tinggi, tak nak yang ada hard surface yang terlalu tinggi sampai blok boleh jadi multipath. Lepas tu stesen dia tak boleh dekat tempat yang tak selamat. Nanti kalau ada orang yang nak jaga GPS statik tu, kalau 4 jam dia susah pula, kena anjing lah, kena serangan macam-macam lagi dengan penjenayah lagi. Kita nak pastikan alat kita berfungsi dengan baik dan diterima dalam tolerance yang tertentu lah. Range kita tu, error dia ada berapa, error dia boleh diterima ke tak boleh diterima. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan kerja ukur kadaster. Kenapa? Kerja ukur kadaster semuanya ada documentation. Total station siapa punya, dia tulis, okay, license surveyor siapa pengendalinya. Kemudian dia within 6 bulan punya tarikh, setahun 2 kali, mesti kena ada lesen lah. Orang kata lesen daripada JUPAT punya, dia masih lagi dalam tempoh masa yang dah di-calibrate. Okay, setahun mesti kena 2 kali, dia kena renew tiap-tiap tahun. Sebab apa? Nak check alat tu. Kita nak anugerahkan orang tanah, kita nak ukur tanah orang, nak award something dekat orang. Kemudian alat ukur kita salah, tanah boleh jadi terkurang, boleh jadi terbanyak, boleh jadi masalah kemudian hari. Kita tak tahu kan. Jadi benda ni harus sentiasa diperbaharui supaya semakan alat kita tu confident kita buat kerja elok. Okey, dia ada di mana? Dekat Selangor ni. Kenapa kita kena pergi sampai dekat Port Dickson? Pertamanya di Selangor ada 2 tempat sebenarnya. Ada satu tempat lah yang sebelah KLIA punya tu, Lebuh Raya, yang ada dengkel. Daripada Shah Alam pergi ke Nilai ada satu Lebuh Raya tu, plus ni kan. Sebelah tepi tu sebenarnya ada lebih kurang macam gambar ni lah, GNSS punya pillar, tetapi dia dah tak di-maintain, dia dah kawasannya dah tak sesuai dijadikan untuk pengukuran GNSS untuk punya calibration dia. Jadi Selangor dah tak ada. Kemudian di Kuala Lumpur ada juga satu di Wangsa Maju. Dulu saya selalu kalau untuk test calibration saya buat dekat Wangsa Maju. Kenapa sekarang dah tak boleh? Sebab dikelilingi dengan bangunan-bangunan tinggi, menara-menara tinggi semua, apartmen dengan kondominium keliling tu. Jadi sesuai tak untuk kita buat GNSS? Dah jadi tak sesuai. Sebab apa? Multipath boleh berlaku. Kita nak buat ujian, dalam masa sama tempat kawasan ujian tu sendiri dah tak sesuai. Dia bukan sebab alat rosak, tapi sebab gangguan gelombang dah tak sampai ke tempat GNSS punya pillar tu. Alright. Jadi dekat Selangor dan KL dah tak ada kawasan yang untuk buat pillar. Sebab tu yang terhampir daripada kita adalah di Port Dickson Negeri Sembilan. Yang kedua di Melaka sebelah Lebuh Raya, Air Keruh tu dia ada satu juga. Itu pun saya pernah buat. Okey, tolerance dia berapa? Tolerance untuk beza nilai daripada JUPAM, batu-batu ni kita
kita panggil dia pillar. Batu-batu ni, atau yang ni lah, kita panggil dia pillar. Pillar ni apa? Pillar ni ada position dia, ada northing, easting atau latitude, longitude, heighting dia. Okay, pillar 1, pillar 2, pillar 3, pillar 4, pillar 6 ni semua ada latitude dan longitude dia, yang dah JUPAM dah establish lah kat situ. Kira non point lah, titik dia ketahui. Okay, bila kita ukur di atas dia, kita boleh tengok dibaca dan sepatutnya dibaca. Sepatutnya dibaca tu JUPAM ni lah, sama lah macam total station kita juga, sama je. Okay, jadi tolerance dia boleh jadi dalam dua condition. Satu, JUPAM akan bagi jarak dalam bentuk jarak. Pillar 1 ke pillar 2 berapa jarak, dan pillar 2 ke 3 jarak, 3 ke 4 jarak, 4 ke 5 jarak, 5 ke 6. Okay, itu satu. Dan perbezaan jarak antara yang kita ukur dengan yang JUPAM establish adalah 10 mm. Tak boleh beza. Okey? Tak boleh plus minus 10 mm. Contohnya, pillar 1 dan hingga pillar 2 ni 20 meter jaraknya. Kita dapat 20.010 meter. Maknanya masih diterima. Ada soalan yang tu? Distance ni kita panggil dia baseline difference. Jarak ni. Pillar 1, pillar 2, pillar 3, dia bagi dalam bentuk jarak. Ada soalan yang kat situ? Tak ada. Tak ada. Okey. Macam mana tu? Baseline different tu? Baseline different adalah jarak sebenarnya. Baseline ni sebenarnya jarak. Pillar 1 ke pillar 2. Pillar 2 ke pillar 3. Dia dalam bentuk jarak. Kemudian horizontal punya position dan vertical adalah sebenarnya latitude, longitude dia berapa dia bagi, kemudian dengan heightingnya. Okey. Let log plus minus 2 cm perbezaan dengan heighting, ketinggian tinggi rendah, beza kita baca dengan JUPAM punya value adalah 6 cm. Sebagai contoh, kita tengok dekat Nampak? okey. Kita warna hijau pillar. Apa maksud baseline tu tadi? Adalah jarak ni antara dia ni. Pillar 1, 2, 3, 4. Okey, jarak baseline tu adalah ni. Contohnya kat sini 20 meter. 20 meter, yang ni 40 meter, yang ni 40 meter. Contoh ni JUPAM dah ukur, dia memang dah bagi 20 meter, 40 meter, 40 meter. Kita pula buat serapan. Kita buat serapan kat atas ni. Ni base, ni cara pertama. Ni rover dia. Rover tu serap 10 minit. Serentak, masanya serentak 10 minit. Lepas siap, dia pindah. Dia pergi lagi 10 minit lagi. Lepas siap, dia pindah lagi 10 minit. Dia pindah seperti ni. Balik rumah, dia akan observe, dia dapat value base daripada sini ke sini. Betul? Boleh faham lagi? Boleh tangkap? Boleh. Okay. Bila kita dah dapat, kita akan tolakkan jadi beza dia antara pillar ke pillar ni. Kita akan hanya boleh terima alat tu dalam keadaan baik bila 10 mm plus minus. Plus minus 10 mm dia dalam keadaan baik. Okey? Boleh yang ni? Ini baseline. Cara nak tengok tolerance dalam kaedah baseline. Okey, kalau satu lagi tu dia panggil horizontal dengan vertical punya position tu, apa maksud dia? Adalah dia bagi juga JUPAM dibagi dalam dua bentuk lah.
satu bentuk lagi, dia bagi pillar ni sendiri berapa let long dia. Sini ada latitude, longitude, height, yang sini pun dia bagi latitude, longitude, height, yang sini pun dia bagi, yang sini pun dia bagi juga. Dia bagi semua ni, position ni kat sini, dekat yang kita ukur tu. Okay, jadi kita hanya perlu tugaskan kat sini, tugas kita hanya perlu keluarkan net long height setiap pillar. Jadi kita boleh buat perbezaan dia, latitude dengan longitude dia beza boleh 2 cm. Lepas kita compare data Chupan dengan data yang kita punya, kemudiannya kita juga boleh compare heighting dia 6 cm. Maksudnya 226. Dia punya tu 2 cm untuk latitude, 2 cm untuk longitude, plus minus terkurang 2 cm atau terlebih 2 cm dia terima. Untuk heighting terlebih atau terkurang 6 cm masih dianggap alat yang sempurna. Okey, boleh yang tu? Boleh faham? Kemudian yang dah terbaru, teknologi pun dah makin power. Kita punya core station VRS pun dah develop dengan baik. Kemudian alatan pun, jika dulu kita perlukan 2 base dengan rover, sekarang kita hanya perlu rover tu sajalah, 1 je. Sebenarnya saya tak suka sebut base dengan rover ni sebab dia hanya kaitan dengan RTK, base and rover ni sebenarnya. Tetapi dah menjadi kebiasaan dekat Malaysia ni sebut base rover, tak apalah, kita anggap terma tu je lah. Untuk di luar negara, kita tak sebut sebenarnya untuk statik ni, pengukuran statik dengan penggunaan istilah base dengan rover. Okay, dia sebenarnya ada relative, known point dengan tak tahu. Okay, kita recall balik, sebelum ni saya pernah beritahu yang anda semua, pengukuran GNSS perlu ada satu bantuan luar. Kita tak boleh berdiri dengan saja-sajanya. Contohnya, Khalid dengan Haziq. Okay, dia nak buat test. Contohnya Haziq tak baca buku hari tu. Haziq dia terlepas, dia tak baca buku. Khalid tahu, semua dia tahu, dia baca buku. Dia datang pergi test. Bila dekat test, Haziq nak buat test, dia tak baca buku, dia tak tahu info apa-apa, dia tak tahu nak buat. Khalid bantu Haziq untuk betulkan kesalahan tu dalam test. Dia buat matematik lah contoh. Dia buat, okay, Khalid kata yang tu salah, mana yang salah, dia betulkan balik. Khalid ni sebagai base untuk Haziq. Relative, maknanya bergantung pada Khalid. Boleh faham tu konsep base dengan rover tu? Boleh sir. Okay, base dengan rover mesti base tu ada jawapannya, mesti. Dia dekat-dekat known point, kawasan known point. Macam pillar 1 dia letak base, rover dia pillar 2, 3, 4, 5 dan 6, dia akan bergerak kan. Jadi yang base ni sebenarnya akan bantu pillar-pillar yang kemudian tu. Itu cara lama. Kemudian kita ada cara yang baru. Kita pakai single static tapi bawa satu je. Base kita tak ada. Base kita tak ada tu sebenarnya kita tak ada dari segi fizikal lah. Dari segi dia punya base dia tetap ada. Cara yang kedua. Okay, kita boleh bawa cara yang kedua. Yang ini adalah base and rover teknik yang lama punya. Duration dia, kita mesti duduk serentak base dan rover selama 10 minit. Lepas 10 minit baru pergi pillar 3. Base kat 1, rover kat pillar 3. Okay, 10 minit lagi. Selesai 10 minit, dia letak ke pillar 4. Pillar 4 dapat settle 10 minit sampailah pillar 6. Jadi ada 60 minit semua-semuanya. Okay,
Kemudian dia kalau nak buat set kedua, base tu pindah ke pillar 2, kemudian rover dia pergi 3, 4, 5, 6, tetap 10 minit. Lebih kurang 2 jam kita settle lah untuk buat base and rover teknik yang lama. Apa condition yang dalam calibration JUPEM ni kita perlukan? Sky visibility 90% clearance. Maksudnya apa? 90% clearance tu tak ada halangan lah. Macam tadi dekat kita kata Wangsa Maju, saya cerita Wangsa Maju tu dah tertutup habis semua dengan bangunan yang tinggi-tinggi kat sebelah-sebelahnya. Lepas tu dia dah tak ideal lagi untuk buat pengukuran kat situ, untuk calibrate. Okay, total station pula. Total satellite kita mesti minimum 5. Kita nak check benda yang bagus, kita tak boleh 4 lah. 4 tu kita dapat position, tapi minimum dia 5. JUPEM tetapkan. Ini perkeliling ya. Perkeliling 2008. Nanti saya masukkan. Okay GDOC mesti kurang 6. Mesti kurang 6. Kalau tak boleh. Okay, ambiguity phase dia punya ni mesti fix. Apa ambiguity? Kita buat pengukuran GNSS untuk calibration, kita pakai carrier phase punya pengukuran. Jadi dia akan ada lebihan gelombang yang patut dikira pada hujung antena tu. Okey, daripada satellite ke antena dia ada lebihan gelombang, panjang gelombang. Kalau dia dapat settlekan panjang gelombang tu, berapa dia dapat settlekan distance between satellite ke antena receiver kita. Jadi benda tu fix. Kalau tak dapat, dia float. Jadi tak boleh buat lah, mesti kena fix. Kemudian elevation mask kita mesti kena 15 degree sebab nak avoid multipath. Kita potong semua satellite yang low angle punya. Okay. Kemudian frekuensi minimum mesti ada L1, L2. Sekarang dah tak ada masalah. Equipment kita kebanyakannya L1, L2, L3, L5 pun ada juga. Okay. Untuk metodnya saya dah cerita tadi, 10 minit kemudian pindah. Ni adalah cara paling lama dulu. Kita tak ada option. Dulu waktu saya belajar, saya ada ini saja. Kemudian 2008 ada single static punya cara, VRS course correction. Kita bawa satu je receiver dia. Kalau kita ada satu receiver, kita bawa satu tu je. Macam mana nak ukur? Kita tengok configuration setup dia dulu. Mula-mula 10 minit basic sebab static. Tengok base and rover ni pun sebenarnya static. Base and rover ni static ni. Dia pakai minimum untuk statik adalah pengukuran dia selama 10 minit. Jadi sama juga. Duration dia 10 minit juga. Satu kali duduk ni, observation dia mesti 10 minit. Sky visibility tetap sama, 90% clearance. Total satellite dia mesti minimum 5 satellite. GDOC dia mesti bawah 6. Ambiguity phase dia mesti fix. Kita mesti pakai elevation mask. Kita set up dekat controller, atau sebelum pergi tu kita dah boleh set up elevation mask 15 degree. Okay, frequency L1, L2 minimum. Equipment tu sendirilah. Kalau dia ada L1 je, mustahil lah zaman sekarang dah mesti ada lebih daripada L1, L2. Okay, untuk method dia macam mana, dia berbeza sikit dengan yang tadi. Sebab apa? Yang tadi ada base duduk kat pillar 1, yang rover tu pergi 2, 3, 4, 5, 6, 10 minit, 10 minit, 10 minit. Tetapi untuk kalau kita bawa satu saja receiver, kita akan boleh buat untuk pillar tu, kita set up, kita buat static punya 10 minit dekat pillar 1 untuk session pertama. Okay, kemudian lepas selesai 10 minit, kita tutup, kita buka balik, kita start observe lagi 10 minit lagi. Okay, minimum satu pillar mesti 2 kali baca. Satu kali baca tu 10 minit. Boleh dapat yang tu? Boleh. Saya ulang sekali lagi. Untuk observation single static, maksudnya kita bawa satu je receiver,
kita bawa satu je. Kita on. Kita dah set up dekat pillar satu tu, set up, on, kita dapat 10 minit. Kemudian kita off, kita dapat data. Biar je dulu sebab static mesti kena post processing. Okay, lepas tu kita on semula, kita observe lagi selama 10 minit, dapat 2 kali baca. Okay, satu pillar mesti minimum 2 kali baca dengan pengukuran bacaan 10 minit. Okay, berapa minimum dia? Ada 6 pillar. Kita pilih 3 je minimum yang perlu ada. Ini perkeliling ya. Saya beritahu ni perkeliling. Minimum pillar yang perlu kita observe 3. Satu pillar 2 kali. Ini bermakna ada 6 bacaan. Tak kisah pillar 1, 2, 3 ke kita nak pilih, atau terlebih semangat pillar 1, 4, 6 ke. Janji minimum 3 pillar. Boleh? Boleh dapat yang tu? Boleh. Okey. Tapi ada masalah. Sir, VRS dengan cost tu apa benda? Tak nak tanya. Dah tahu. VRS tu dengan cost tu apa tu? Okey, VRS dengan cost correction tu apa dia? Tadi saya kata setiap pengukuran GNSS untuk orang biasa macam kita ni mesti perlukan bantuan. Betul? Okay. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia tak boleh bawa seorang-seorang dia je. Dia mesti ada kawan untuk dia tiru. Betul? Kan? Macam tadi contoh saya beritahu, Khalid dengan Haziq, dia pergi periksa, seorang tak baca buku, seorang baca buku. Kemudian yang baca buku ni bantu yang tak baca buku supaya dia dapat betul. Okay, macam itulah sifat GNSS. Dia mesti kita kena ada bantuan. Sebab apa? Kita kena ingat balik yang hari tu kita tengok correction kita tu, banyak sangat correction. Ada delay, ada multipath, ada apa lagi, ephemeris punya masalah. Jadi bila kita tak dapat nak bawa relatif ni yang bantulah, dia akan jadi error dia besar. Okay, mesti datang dengan 2. Tapi ni kita bawa 1. Perasan tak? Yang pertama tadi kita punya konsep, kita ada abang besar kita, base kita, dia yang kasih tolong betulkan kita. Tapi yang ini kita ada 1 je. Kita bawa 1 receiver. Nak betulkan siapa? Inilah dia base kita sebenarnya, VRS dengan course correction kita. Okay, kita tengok. Okay, tadi macam saya cakap, apa konsep base tu? Kita ambil contoh 2 je. Yang mula-mula tadi kita ada base, set up base kita, kemudian kita letak satu lagi. Yang ini dia ada value Japan bagi, betul? Japan bagi value dia. Kemudian ini pun observe juga. Kan tadi saya kata serentak, jadi satellite yang sama tetap observe yang sebelah sini juga. Okay, dia tetap observe sini juga. Jadi sini ada 2 value. Value Japan bagi, kita ada known point. Value yang kita observe kat sini, kita observe. Yang ini pun yang ada kita observe. Let long high, let long high. Okay, bila kita dah dapat, kita balik rumah, kita masukkan, kita compare, dia dapat betulkan yang depan ni. Sebab contohnya kat sini satu let long dia senang nak tengok. Tiba-tiba kat sini 1.5, 1.7. Jadi sepatutnya 1.11 tidak ada lebihan 5 dengan 7 ni, 0.5.7. Jadi kita dah tahu dia sebenarnya tipu kita. Ada terlebih 0.5 dengan 0.7. Dia cancelkan untuk yang depan ni, sebab yang depan ni tak ada benda nak dirujuk. Jadi kita
cancelkan dia dengan error ni. Itu kalau ada base. Kalau tak ada base macam mana, kita kena buat bantuan dari Jupan. Itulah dia sebenarnya MyRTK. Kalau kita tengok tadi, RTK dengan static dengan bantuan RTK, cost dengan VRS. Okay, cost dengan VRS. Okey. Apa dia cost dengan VRS ni? Contoh kita buat satu Semenanjung. Okey. Di Kelantan dia ada ni base ni, Jupan bagi 24 jam setahun. Dia run je, dia observe dia tak ada berhenti. Okey. Kecuali maintenance lah. Dekat Sabak Benam ada satu, UVM ada satu, Bentong ada satu. Kemudian Pupuk lah, apa semua dia dekat ni, banyak. Okay, itu cost. Sentiasa ni, semua ada antena. Dia track satellite. Okay, boleh dapat yang tu lagi? Boleh. Dan kita buat situasi kita dekat mana? Dekat Port Dickson, contoh dekat Port Dickson. Okay, bila dibuat kat Port Dickson, kita dapatlah yang Negeri Sembilan punya. Saya lupa. Negeri Sembilan punya ada satu Port Dickson, satu lagi dekat lupa nama tempatnya, tapi ada bentuk triangle lah. Okay, bentuk triangle. Jadi kita tak bawa base, kita pinjam base Jupan. Okay, sebab apa kita boleh pinjam base Jupan ni? Dia tak tutup-tutup. Dia buka kedai macam 7E ni. Okay, kita pinjam lah. Dengan syarat apa nak pinjam ni? Kita mesti ada account Jupan. Kita berbayar, setahun kita bayar dengan Jupan. Lepas tu kemudian ni kita mesti kena ada kita mesti kena ada account Jupan. Kita mesti kena download data tu dekat Spiderweb. Kalau ada masa nanti saya tunjukkan. Okay, kalau ada masa nanti saya tunjukkan macam mana nak download data. Sebab kita polis, kita pun berbayar. Kita ada untuk cost dengan VRS ni. Okay, alright. Apa yang dibagi, kita akan download data tu sama masa dengan apa yang kita ukur. Contohnya kita zoom in, kita nampak lagi di sini. Okay, nampak. Okay, kita observe pukul 10 pagi sampai 10 minit kan. Kita observe. Yang ni kita buat pukul 10.15 sampai pukul 10.25. Contoh saya bagi dua dia, pagi. Okay, bila kita nak download data yang kita ada, kita dah dapat dalam bentuk RINEC data. Kemudian Jupan punya data untuk pinjam jadi base. Tadi kan saya kata kita nak rujuk dia lah sebagai correction. Jadi kita pinjam data daripada pukul 9.30. Observe ni, kita pinjam, kita download data dia dekat laman web, Spiderweb nama dia, Jupan MyRTK.net. Okay, daripada 9.30 kita observe terus, kita download data dia sampai pukul 11 pagi. Jadi dalam observation tu ada tak kita punya? Termasuk sekali tak? 10 pagi, 10 minit, kemudian 10 suku kita sampai 10.25. Kita download data 9.30 sampai pukul 11 pagi. Ada tak termasuk data kita? Ada. Jadi kita lebih base, lebih masa tak ada masalah. Janji serentak tu mesti ada. Serentak yang kita observe. Boleh? Boleh dapat? Boleh. Okey. Apa beza dengan yang tadi? Yang tadi kita tak payah download dah data cost dengan VRS. Kalau teknik base dengan rover tu. Base dengan rover tu tadi tak payah buat. Sebab apa? Base kita ada memang kat sini. Base, rover tu jalan masuk ke 1, 2, 3, 4 sampai 6. Base ni dah memang ada situ. Tak payahlah download Jupan ni. Ni kita datang, lenggang, kita mesti kena bawa buku kan Aziz. Contohnya Khalid datang, dia tak sempat baca buku, tiba-tiba dah kena test satu pula dengan Sir Taufik. Alamak, mesti kena bawa bukunya, nak kena tiru. Bukanlah contoh. Ni Khalid lain di SPC dekat
Amerika Selatan. Baik. Contoh lah kan. Jadi kena bawa buku nak tiru. Ini bukan suruh tiru, contoh dia. Okay? Jadi nak bawa buku untuk tiru tu apa? Kita download lah data Jupan. Kita nak rujuk dengan dia supaya correction tu kita dapat. Okay. VRS tu apa pula? VRS tak teringin nak tahu ke? Course tu ke saya tak tahu VRS tu apa? Tak tahu ni kot. Ada? Tak tahu tu. Tak nak tahu kita saya skip dia. Nak saya. Betul saya. Ada dia bagi paksa-paksa sikit. Bagi tidak mengantuk. Okay. VRS tu apa? VRS tu satu stesen maya yang Jupan create khas untuk kita. Kenapa? Contohnya, saya bawa situasi di Selangor, JSTC sendirilah. JSTC. Ada JSTC. Di sekitar JSTC tak ada course station. Yang ada dekat bawah sana 10 km lagi UPM ada course station. Yang ada lagi dekat hujung utara Selangor, dekat Sabak Benam, kita panggil dia Sungai Lang, tak silap dia, Sungai Lang. Ada satu course station, yang station batu-batu ni lah, yang macam ni, yang saya tunjuk dekat Malaysia, dia letak tergabur tu. Macam 7E, 24 jam dia observe. Kemudian ada lagi kat mana? Dekat hujung belah timur, dekat Bentong, ada satu Bentong. Okey, bila dia dah buat macam ni, kita nak buat kerja dekat JSTC, jauh correction tu nak buat. Okey, jauh. UPM Serdang, ni Serdang, kita JSTC dekat Taman Marawati, jauh. Ke Bentong pun jauh. Base dengan rover dia tu jadi jauh sangat. Jadi untuk kita create satu base yang lebih menghampiri, Jupan akan create dekat kita somewhere dekat sini, untuk dekat dengan lokasi kita. Itulah kita panggil VRS, Virtual Reference System. Sistem rujukan maya. Buat ada. Yang ada sebenarnya 3 ni stesen yang ada. Tetapi bila dia dah terlalu jauh, Jupan akan create stesen maya berdasarkan dengan yang ada ni. Dia akan create satu stesen, ada length, long, height dia, dan observation. Dia boleh hantar correction dekat JSTC. Kalau kita buat projek kat JSTC lah. Okey, boleh? Boleh. Alright, itu JSTC punya VRS. Alright. Dekat dalam korang punya equipment tu sebenarnya, sub tu, dia sebenarnya waktu kita set up tu, dia akan keluar IMAX bagi aku tu, VRS lah. Itu sebenarnya menandakan dia punya line yang kita ambil tu, server dia tu, server core station atau server VRS. Okay, tak boleh nak tunjuk banyak sangat sebab kita tak ada equipment. Nanti kalau ada, saya dah boleh pergi office, bolehlah kita pergi tunjuk. Saya tunjukkan recording, kita record sekali macam mana cara nak set up equipment GNSS. Alright, kita tengok slide kemudian. Okey, ini adalah cara booking dia. Tengok base dengan rover settle. Ada masalah ni, ada benda nak tanya kat sini. Base and rover, teknik lama. Setiap stesen 10 minit kena biar Ya, betul. 2 kali kena ni kan? Yang ini base dia tak gerak. Okay, jangan Sekali confuse. je. Ini base kena gerak. Dia sekali je observe dia, tapi serentaklah base tak gerak, rover ni bergerak. Lepas
pillar ni base dekat pillar 1, rover ni 10 minit, kat pillar 2 10 minit, kat 3 10 minit, kat 4 5 6. Kemudian buat satu backup lagi, base ni pillar 2, kemudian rover 3 4 5 6. Buat macam tu je, selalunya saya buat begitu. Okay? Alright. Okay. Jadi yang ini dia mesti dalam perkeliling 2008 dia ada tulis mesti 3 pillar minimum. Tak kisahlah pillar mana, 146 ke 123 ke, janji dia 3 minimum dengan satu tiap-tiap kali bacaan tu 10 minit sebanyak 2 kali diulang. Jadi 60 minit lah keseluruhan yang ada. Okay. Cara booking untuk single static ni, single static, yang ini pun static juga tapi base and rover. Bila kita sebut static, dia takkan dapat on the spot. Kita balik rumah, kita proses, kita panggil dia post processing. Pasca pemprosesan, kita balik, kita baru dapat final value. Kalau RTK, kita dapat on the spot. Okay. Alright, ini booking dia, ringkasan dia, koordinat rujukan ni adalah nilai koordinat sebenar yang diperoleh daripada JUPEM. Sebelah ni, pillar 1, pillar 2, pillar 3. Kalau kita ambil yang ni lah, kalau ambil 2, 4, 6, kita ambil lah 2, 4, 6 punya value. Kita akan minta daripada juru kod daerah, dia selalu JUD yang akan pegang ni, dia punya value. Kemudian dapatkan koordinat purata cerapan tadi. Sebab yang kat sini kita observe dia 2 kali kan, jadi kita dapat 2 bacaan latitude, longitude tinggi yang pertama, latitude, longitude tinggi bacaan kedua, kemudian comparison dia, perbezaan kat ujung ni dengan yang diberi oleh JUPEM. Macam kita buat traversing lah, kita ada read should be read, maksudnya yang dibaca sepatutnya dibaca. Dia dapat C correction. Betul? Yang tu kita tengok 2 cm, 2 cm, 6 cm. Semua lepas, alat tak ada masalah. Kalau semua lepas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kalau tak lepas kena buat apa? Hantar baikkan. Kita kena hantar dekat vendor lah, kita buat balik. Kita katalah dah buat untuk pillar punya calibration, tak lepas alat ni, kita kena tengok, hantar balik ke vendor untuk betulkan. Keluarkan duit. Okay, ada. Lepas hantar betulkan, kita kena semak semula. Itu etika dia. Alright. Itu yang saya kata tu. Sebenarnya pengukuran untuk survey ni tak kira total station, tak kira dia GNSS ke, dia tetap lalu benda sama. Kita kena tahu juga dalam kepala kita dia punya validation dia, apa kita nak sebut benda ni, kita last check kita tu, how confident alat kita tu, how confident kita punya kerja, kita mesti ada dia punya perkeliling yang menyatakannya. Contoh traversing, terabas waktu tutup akhir tu boleh beza berapa? C correction tu. Tikaian lurus plus minus 10 mm. 10 tu antara penilang. Dia sebenarnya bearing akhir tu, beza dia sepatutnya dibaca dengan yang dibaca 1 minit 15. Betul? Betul. Kena ingat balik nanti. Kita kena selalu ingat lah. Okay. Bila masuk static punya atau GNSS punya, dia punya correction nak membeza, boleh kerja atau kena bawa alat tu repair 226 ataupun 10 mm. Kalau bentuk baseline distance 10 mm, 1 cm. Kalau latitude, longitude dengan tinggi 2 cm, 2 cm, 6 cm. Okey. Alright? Okey, cantik. Kemudian kita ada satu lagi teknik. Kita beritahu tadi ada 3. Tengok ni. Ada 3 teknik. Satu cara lama, base dengan rover. Satu lagi cara malas, kita pergi pinjam JUPEM punya course
jadikan base, kita bawa satu je receiver, ataupun receiver dua-dua kita jalan tu pun boleh juga. Kita bawa dua-dua tu nanti buat dekat dengan base juga. Jadikan base yang cost punya, yang dia dua-dua jadi rover, tak ada masalah, boleh juga. Okay, kemudian base and rover teknik kita masuk. Kemudian ada satu lagi last punya teknik, RTK teknik. Okay, real time kinematic. Okay, apa beza real time kinematic dengan static? Static perlu bawa balik, proses balik, kena download data, kena tukar jadi Rhinex, masukkan pula dia punya known point. Kalau tak ada known point, kita kena pakai cost station, download daripada spider web, banyak. Tapi RTK kita masuk, kita perlu ada line internet, kurang-kurangnya 3G, connection dengan receiver kita, kemudian kita connectkan dengan JUPAM punya cost station ataupun VRS station. Kemudian on the spot, waktu tu juga dia betulkan data kita. Dia cepat lah, dia jadi cepat. Jadi macam mana etika kita nak buat RTK teknik, kita kena sama juga. Sky visibility kita 90% clearance sama, total satellite kita minimum 5, G-dot mesti kurang 6, ambiguity phase kita fix, elevation mask kita dah set up dekat controller 15 degree, frekuensi L1 L2 minimum. Kemudian ditambahkan pula setiap kali kita tekan fix tu, macam fix tu nanti saya tunjukkan lah macam mana cara dia, macam mana. Okay, setiap kali kita fix tu, dia akan kumpulkan data 5 second baru dia letak satu position. Okay, sebenarnya satellite dia hantar position setiap saat, kita boleh tekan je banyak, tapi kita nak selamat, kita averagekan data 5 second. Okay, bukan kita lah, alat tu akan averagekan setiap 5 second, dia kumpulkan, dia buat average, dia bagi satu position. Cara untuk RTK berfungsi macam mana? Cara minimum dia nak 3 feeder. Ini tujuan yang sama ya, calibration dekat pillar, tujuan yang sama tapi cara ada 3 berbeza. Okey, kita dapat bawa satu je lah. Kalau RTK ni tak sama juga, dia bawa satu je. So yang pertama, kita observe, dia dah setkan semua lock interval apa semua tadi tu ikut biasa. Kita pakai controller, kita plus dengan phone ni buat apa? Untuk dapat internet. Ni ada at least 3G connection dengan JUPAM punya My RTKnet. Masuklah. Jadi base kita kat sana juga sebenarnya. Jadi automatic bila kita tekan macam share location dekat WhatsApp tu, WhatsApp kita tu kan kita share location, kita tekan position. Macam tu juga, kita tekan 1. 5 second selepas tu dia gunakan, dia dapat satu bacaan. Bacaan pertama. Ada latitude, ada longitude, ada height. Okey, berapa kali kita kena ambil? Sebanyak 10 kali. Okey, sebanyak 10 kali untuk satu set. Satu set dalam bahasa GNSS punya, bahasa ukur lah maksudnya. Satu set tu kita panggil dia satu epoch. Minimum 3 set atau kita panggil dia epoch. Okey, observation 1/10 bacaan. Okey, satu epoch, 2 epoch, masuk lagi, kita putuskan connection, set balik semula, baru dalam 1, 2, 3, 4, 5. Macam share location WhatsApp tu, 1, kita kumpul, 2, dan kena ingat interval dia tadi berapa? Log 5 second. Alat tu kalau kita tekan 5 second, dia kumpul, dia bagi satu position sampai 10 kali, sebanyak 3 set, 3 epoch. Baru complete satu ni.
Okay, minimum berapa tadi? 3 pillar. Tak kisahlah 1, 2, 3 punya pillar ke ataupun 2, 4, 6 ke, tak kisah pillar yang mana. Okay. Okay, kena RTK teknik kurang-kurang 3 pillar. Lepas tu setiap 3 pillar tu dia ambil 10 bacaan. 10 bacaan tu setiapnya kira 1, kedua, ketiga setiap 5 saat. Ya betul. Ya betul. Lepas tu dia dah ambil 3 set. 10 bacaan. 3 set. Lepas tu dia ambil ni lah, apa average punya ni lah, dia akan proses lah. Ya. Dia apa membezakan statik dengan RTK ni tadi? Kita dekat site dah dapat jawapan. Kita tak payah bungkus balik, pergi masuk download ke, proses masuk dekat dalam Trimble Business Center, TBC ke, Topcon Tool ke, tak payah. Kita dah dapat result dah terus. Okay, correction telah dibagi. Okay. Alright. Okay. Jadi dia punya pembukuan sebenarnya macam ni lah. Untuk pillar pertama, dia akan ada 3 lah ni. Epok cerapan 1 dekat pillar 1. Pillar 1 juga akan ada 2 dan 3. Sebanyak 10 bacaan. Yang ni 10 bacaan. Jadi dia akan puratakan apa minimum paling sikit kat sini, apa maksimum dia paling maksimum punya data kat sini, paling besar lah, latitude paling besar dengan latitude paling kecil dia akan dapatkan. Okay, untuk longitude pun sama, untuk ketinggian pun sama, tapi masih belum dapat akhir lah. Dia akan, bila kita dah kumpulkan ni 3 set, pillar 1 3 set, pillar 2 pun 3 set, pillar 3 pun 3 set, ada berpuluh-puluh bacaan ni, kita akan ambil yang ini saja, purata ni, bawa masuk ke sini. Sama macam tadi balik. Perasan tak? Tapi ada 3. Sebab apa? Ni yang daripada 10 bacaan tadi kita jadikan 1. Set kedua yang 10 bacaannya kita jadikan 2 bacaan. Set yang ketiga kita jadikan juga 1 bacaan. Set yang ketiga. Untuk pillar 1, pillar 2, pillar 3. Kalau buat 1, 2, 3. Kalau buat 4, 5, 6, kita ambil 4, 5, 6 lah. Nak bezakan dia, beza dengan apa? Dengan Jupem bagi ni juga position dia. Jadi disebabkan kita ambil latitude longitude tinggi, kita ada 226 punya tolerance tadi tu lah. Kita kena tengok lah sini. 2 ini 6 mm, ni 2 mm, 2 mm. Ni baru 1.6 cm, 16 mm, 16 mm belum lagi. Sebab kita tadi kata 2 cm kan, dia maksudnya 20 mm punya tolerance. Latitude dengan longitude 2 cm, 2 cm. Tinggi ni boleh berapa? Boleh 6 cm beza. Kalau semua ni lepas, bermakna kita punya GNSS equipment dalam keadaan baik dan boleh kita dapat teruskanlah, jadikan ada satu documentation, boleh masuk salah satu daripada ASCII yang akan diminta kalau kita buat cadastre punya job.